Okey baik, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Jadi pada minggu ini kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani dan juga kesihatan untuk tahun 4. Jadi sekarang ni kita belajar di rumah. Jadi apa yang Cikgu Farhan nak kamu buat ialah kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan dulu. Nanti kalau sekolah dibuka semula baru kita belajar PJ di sekolah lah. Sebab kalau cikgu nak ajar pendidikan jasmani dekat rumah ataupun secara online ni agak sukar. Sebab kita bila pendidikan jasmani kita kena lakukan pergerakan fizikal dan sebagainya untuk cikgu nilai. Jadi sebelum kita buka sekolah, sementara kita belajar secara online ni, sekarang ni cikgu nak ajar kamu subjek pendidikan kesihatan terlebih dahulu. Okey, dan sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat ialah kamu buka buku teks kamu, buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4. Semua orang buka, pastikan buku teks ada di depan kamu dan kita akan mula belajar sekarang. Okey baik, sekarang ini bila kamu masuk tahun 4, sebenarnya kita akan pecah kepada dua kelas lah. Satu kelas murid perempuan, satu kelas murid lelaki. Cikgu akan ambil murid lelaki dan Cikgu Rosilawati akan ambil murid perempuan. Masa kamu tahun 1, tahun 2, tahun 3 kita akan campur. Lelaki dan perempuan kita campur. Tapi apabila kamu masuk tahun 4, tahun 5, tahun 6 kita akan pisahkan. Murid lelaki akan belajar dengan cikgu lelaki, murid perempuan akan belajar dengan cikgu perempuan. Kenapa jadi macam tu? Sebab dalam subjek pendidikan kesihatan dan juga pendidikan jasmani ini, dalam ini ada ruangan ataupun pelajaran mengenai sistem badan lelaki dan perempuan yang berbeza. Jadi sebab itu bila kamu masuk tahun 4, kamu akan dipisahkan lelaki dan juga perempuan. Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila melakukan aktiviti fizikal, contohnya aktiviti fizikal macam cikgu lelaki, cikgu tak boleh menyentuh murid perempuan. Itu adalah satu perkara yang melanggar undang-undang lah. Jadi bila kamu nak buat aktiviti dan sebagainya, cikgu memang sukarlah untuk ajar kalau murid perempuan. Jadi sebab itu kita memang sekolah pisahkan antara lelaki dan juga perempuan. Murid perempuan akan belajar dengan murid perempuan, murid lelaki akan belajar dengan murid lelaki. Tetapi sekarang ini kita dalam fasa COVID dan cikgu pun mengajar secara online. Jadi sekarang ini cikgu ajar lelaki dan juga perempuan. Di mana nanti ada tajuk-tajuk yang sensitif, cikgu akan tinggalkan dahulu. Nanti tajuk-tajuk yang cikgu rasa benda ni kamu kena belajar dengan cikgu Rosilawati, cikgu akan tinggal lah. Tajuk-tajuk yang sensitif berkaitan dengan diri kamu lah. Dan kita akan masuk tajuk-tajuk yang boleh cikgu ajar saja. Nanti tajuk-tajuk yang kita tinggal tu kita akan belajar di sekolah. Okey baik, sekarang ni apa yang cikgu nak kamu buat, kamu buka buku teks kamu, buku teks pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tahun 4, dan kita terus pergi kepada muka surat 75. Okey, muka surat 75 ini, kerana muka surat 75 ini kita akan mula dengan bahagian pendidikan kesihatan. Sebelum itu semua pendidikan jasmani, iaitu melakukan pergerakan fizikal dan sebagainya. Okey, sekarang ni kita terus pergi kepada muka surat 75. Okey, baik. Cikgu pastikan kamu buka buku teks kamu depan kamu. Semua orang buka buku teks muka surat 75 dan tajuk dia ialah unit 11, iaitu sayangi diri. Okey, sayangi diri kamu sendiri. Okey, kita tengok petikan itu terlebih dahulu. Okey, sekarang ni cikgu baca lah. Kamu tengok daripada buku teks kamu, cikgu baca daripada cikgu punya buku teks. Okey baik, Nurmala dan rakan-rakannya sedang mengadakan sesi sumbang saran berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, PEERS. Dekat sini yang kamu kena tahu, pendidikan kesihatan reproduktif. Yang ini bahagian yang cikgu cakap sensitif. Kalau murid perempuan, lebih baik dia belajar dengan cikgu perempuan lah. Murid lelaki dia belajar dengan cikgu lelaki. Sebab tu sekolah kita pisahkan antara murid lelaki dan murid perempuan apabila kamu masuk tahun 4, 5 dan juga 6. Okey, sebab benda ni bahagian yang sensitif, kita tak nak ada timbul isu. Okey, seterusnya mereka dikehendaki menulis dan menyebut perkataan yang berkaitan dengan PEERS. PEERS yang tadilah, pendidikan kesihatan reproduktif dan juga sosial. Okey baik, kita tengok gambar dekat bawah tu, iaitu PEERS, iaitu berkaitan dengan fizikal kamu, emosi kamu, keluarga, keselamatan dan sebagainya.
Di sini kita akan belajar satu persatu. Okey, kita akan belajar satu-satu. Jadi tajuk ni adalah introduksi dia saja, pengenalan dia saja berdasarkan gambar ini kamu tengok, dan kita akan masuk pada muka surat 76. Okey, kita akan masuk muka surat 76. Okey, berkaitan dengan akil baligh. Apa yang dimaksudkan dengan akil baligh itu? Okay, apa yang dimaksudkan dengan akil baligh? Okey, sekarang umur kamu sekarang 9 tahun. Tahun 4, 9 tahun, dah 9 tahun. Jadi kamu dah bermula untuk mencapai tahap akil baligh, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi di sini kita akan belajar apa benda tu akil baligh. Dan sebab akil baligh inilah kita pisahkan antara lelaki dan perempuan. Kalau dalam Islam sendiri, kita memang kalau macam cikgu tak boleh sentuh kamu, murid perempuan. Kalau cikgu sentuh dan sebagainya ataupun tersentuh, maka wuduk cikgu akan terbatal kalau ikut dari sudut Islam lah, kerana kamu dah akil baligh. Okay? Dan murid cikgu perempuan pun tak boleh pegang murid lelaki dengan sesuka hati. Sebab bila kita dah matang, dia ada batas-batas yang kita perlu jaga. Kita tak boleh sesuka hati pegang. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 76, iaitu zaman remaja. Okey, sekarang ini fasa kamu 9 tahun. Bila kamu akil baligh, kamu akan menuju ke alam remaja. Okey, kamu akan menuju ke alam remaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tetapi kebiasaannya murid perempuan akan matang terlebih dahulu. Murid perempuan akan mencapai akil baligh terlebih dahulu. Murid lelaki dia lambat sikit. Ini memang cikgu dah perhatikan lama. Cikgu dah ajar murid lama dah. 7 tahun cikgu ajar. Dan cikgu nampak perubahan ini pada murid lelaki dan murid perempuan berbeza. Murid perempuan dia akan akil baligh dahulu, dan kemudian barulah murid lelaki. Kadang-kadang murid lelaki ni bila tahun 6 pun, kalau kamu tengok dia belum baligh lagi, dia perangai macam budak-budak. Tapi berbeza dengan murid perempuan, kadang-kadang bila dah masuk tahun 4, murid perempuan ni dia punya cara cakap, dia punya fizikal semua kadang-kadang dah berbeza. Dia dah menuju ke alam remaja. Jadi sekarang ni kita pergi kepada muka surat 76, iaitu zaman remaja. Okey, sekarang ni kamu dalam fasa untuk menuju ke zaman remaja, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, kita tengok petikan dalam buku teks kamu. Amar dan Maria telah mencapai akil baligh. Maksudnya telah mencapai tahap kematangan menuju ke alam remaja. Okey, kita tengok cikgu dia ada cakap dalam petikan tu. Ada gambar cikgu dia cakap, akil baligh ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Apabila kamu dah mencapai tahap akil baligh, maka kamu punya emosi, kamu punya fizikal dia berubah. Dia tak sama macam zaman kamu kanak-kanak. Sebab tu bila kamu tahun 1, tahun 2, tahun 3, kamu main bertepuk tampar dan sebagainya, kamu tak rasa malu dan sebagainya. Tapi apabila kamu masuk tahun 4, tahun 5, tahun 6, dia dah berbeza. Kamu tak boleh pegang lelaki dengan perempuan sesuka hati. Bila kamu bermain dan sebagainya, kamu tak boleh pegang sesuka hati. Tetapi menjadi masalah kat sini, apabila murid perempuan dia baligh awal, lepas tu lelaki belum baligh lagi, lelaki belum matang lagi. Dan lelaki ni kadang-kadang dia tak sedar apa yang dia buat masa dia tahun 4, 5, 6, sebab dia perangai macam kanak-kanak lagi. Dan apa yang cikgu perhatikan, selalunya bila bermain, murid lelaki diorang bertepuk tampar dengan murid perempuan bila 4, 5, 6. Sebenarnya dah tak boleh. Kalau ikutkan, berdosa lah. Dan cikgu sendiri pun, sepanjang cikgu mengajar, cikgu tak pernah pegang murid perempuan. Cikgu tak pernah pegang murid perempuan, dan memang cikgu cuba elakkan lah daripada pegang, melainkan kalau berlaku kecemasan. Dan bila murid perempuan dah matang dulu, murid lelaki belum matang lagi, apabila kamu bermain, itu yang berlaku di depan mata cikgu, kamu pegang-pegang dan sebagainya, tak boleh. Jadi di sini murid perempuan haruslah diorang perlu sedar bahawa diorang dah matang, dan diorang kena mengelakkan lah daripada murid lelaki pegang diorang. Murid lelaki ni dia belum matang lagi, 4, 5, 6, dia masih kanak-kanak lagi. Dia suka main lah, apalah, kadang-kadang perangai macam budak-budak kan. Bagi murid perempuan, dia dah matang, dia kena fikir, dia kata benda ni tak boleh. Dan benda ni lah murid perempuan kena buat. Apabila murid lelaki pegang dia dan sebagainya, dia kena tahu hak dia bahawa murid lelaki ataupun orang lelaki tak boleh sentuh dia sesuka hati. Benda ni terpakai bukan kepada kawan-kawan saja, tapi kadang-kadang kepada pakcik kita kan, ataupun ayah saudara kita. Kadang-kadang benda ni sepupu kita, benda tu berlaku. Jadi murid perempuan ni dia kena tahu bahawa dia dah matang sekarang, dan
lelaki tak boleh pegang dia sesuka hati. Termasuk adik-beradik dia sendiri pun kalau boleh elakkan. Okay, jelas kat sini. Cikgu rasa jelas benda ni. Dan benda ni kena dengar betul-betul. Sebab selalunya kebiasaan bila masalah keluarga ni atau masalah diri sendiri berlaku kerana diri kita sendiri. Kita tak faham apa yang berlaku. Tambah murid tahun 4, 5, 6, dia keliru dengan apa yang berlaku. Kadang-kadang pakcik dia pegang. Sebab ingat masih dia budak-budak lagi. Sebenarnya dah tak boleh dah. Kan? Kamu tengok cikgu sendiri, memang cikgu sendiri pun tak akan pegang murid perempuan. Kalau dah tahun 3 tu cikgu tak akan pegang. Okay? Kalau tahun 1, 2 tu nak salam pun boleh salam lagi. Bila tahun 3 murid perempuan nak salam pun cikgu tak bagilah. Sebab nanti dia batal wuduk dan sebagainya. Okey, sekarang ni cuba kita tengok. Tanda akhir balik bagi lelaki ialah ihtilam. Okey, perkataan bagi akhir balik lelaki ni kita gunakan perkataan dia ihtilam. I-H-T-I-L-A-M. Manakala perempuan ialah minarki. M-E-N-A-R-K-E. Okey, perempuan kalau dia balik nama dia kita panggil istilah dia minarki. Kalau lelaki balik kita panggil ihtilam. Berbeza. Dan benda ni mungkin akan keluar peperiksaan lah. Kalau cikgu buat ujian, apakah tanda akhir balik bagi lelaki? Kamu tulis lah ihtilam. Okey, perempuan minarki. Apabila seseorang mencapai akhir balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku kepada diri dia. Dan muka surat 76 ini kita akan membincangkan tentang akhir balik lelaki dulu. Lepas tu baru kita pergi kepada akhir balik perempuan. Okay, kita tengok daripada gambar itu, iaitu berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun. Okay. Berdasarkan pemerhatian cikgu di sekolah, cikgu dah bertahun-tahun ajar, jarang murid lelaki cikgu tengok dia mula balik pada umur 9 tahun. Jarang. Sangat jarang lah. Jarang jumpa. Dan cikgu rasa cikgu tak pernah jumpa budak lelaki umur 4 tahun dah start akhir balik ataupun dah start matang. Memang tak ada lagi. Tetapi apabila masuk tahun 5, ada sesetengahnya. Dan benda ni pun jarang. Ada tahun 5 tapi jarang. Mungkin seorang ataupun 2 orang saja yang dah mula balik pada tahun 5. Okay, kemudian tahun 6 tu dah mula ramai. Bila masuk sekolah menengah, lagi ramai lah lelaki yang akhir balik. Sebab lelaki ni dia punya akhir balik dia lambat berbanding dengan perempuan. Untuk umur 9 tahun mungkin ada, tapi sangat-sangat jarang. Untuk 5 tahun ada, tapi memang jarang lah kamu jumpa. Mungkin kawan kamu ada seorang ataupun 2 orang saja. Kemudian bila tahun 6 mula dah ramai lelaki yang akhir balik. Kemudian bila sekolah menengah lagi ramai. Okey, baik, sekarang ini cuba kita lihat muka surat 76, iaitu bagi akhir balik lelaki. Kita tengok dulu perubahan fizikal dia, apa yang ditulis dalam buku teks ni. Iaitu yang pertama ialah mengalami perubahan bau badan. Okey, mengalami perubahan bau badan. Apabila lelaki ni dia mula balik, dia mula menuju ke alam remaja, bau badan dia dah berubah. Dia tak sama. Okey, macam cikgu ajar PJ, kalau murid tahun 1, 2, 3 lelaki, diorang main dan sebagainya, buat peluh-peluh sampai basah baju. Kebiasaan ni bau yang diorang hasilkan, bau badan yang dihasilkan tak busuk macam kamu bila remaja lah, ataupun kamu dewasa, dia berbeza. Okay, jadi apabila mengalami perubahan bau badan, bagi lelaki disarankan untuk pakai wangi-wangian lah. Pakai deodoran ke. Deodoran tu yang pewangi ketiak tu, yang kamu tengok kat TV tu kan, pewangi ketiak itu deodoran, supaya orang yang berjumpa dengan kamu lebih selesa. Okay. Kemudian yang keduanya ialah tumbuh misai dan bulu dada. Okey, tumbuh misai dan bulu dada ni jaranglah berlaku pada murid sekolah rendah. Tetapi bila masuk sekolah menengah memang ada. Maksudnya tingkatan 3, tingkatan 2 pun ada setengahnya. Tingkatan 3 ke atas mulalah lelaki mengalami tumbuh misai dan juga bulu dada. Ini bila peringkat yang seterusnya, peringkat 16 tahun dan sebagainya. Okey, bagi kanak-kanak tak ada. Cikgu tak pernah lagi tengok kanak-kanak lelaki ada misai. Tak ada. Itu kalau ada tu pelik lah tu kan. Mungkin dia macam sikit. Okey, seterusnya bila dia perubahan fizikal dan seterusnya ialah yang ketiga, halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Okey, kamu tengok lelaki kawan kamu dalam kelas kan, ada tak tahun 4 yang suara dia garau lelaki? Kebiasaan ni tak ada. Semua suara kecil je. Suara garau ni bila suara lelaki lah, macam suara cikgu sekarang, dia jadi garau. Kamu pun dengar berbeza. Kalau kawan kamu bercakap dengan cikgu bercakap, kamu dengar suara pun kamu dah tahu, oh ni cikgu Farhan, ni cikgu Zul, ni cikgu, sebab kamu tahu perbezaan suara garau tu dengan suara kawan-kawan kamu.
Tapi nanti bila kamu dah semakin besar, pergi ke sekolah menengah dan sebagainya, suara kamu akan mula berubah. Dan dia jadi lain macam. Bukan lain macam, memang itulah sebenarnya. Dulu suara cikgu pun kecil juga masa cikgu kecil. Sekarang bila cikgu dah besar, suara cikgu pun semakin besar. Okey, seterusnya lelaki, dada membidang. Okey, apabila lelaki ni bila dia akhir balik, bahagian dada dia semakin bidang ni, maksudnya bukan besar macam perempuan. Dia makin sadur. Dan dada dia makin besar, makin sadur. Kalau mungkin murid-murid sekolah kanak-kanak ni, yang bawah tu kebiasaan ni kecil-kecil je badan dia, dan nampak tulang dan sebagainya. Tapi bila dah menuju kalangan remaja, dia punya otot dia mula berkembang dan dada dia semakin membidang lah, semakin sadur lah senang kita. Okay, dan badan dia, fizikal dia pun semakin mantap lah bagi lelaki. Kan, kamu tengok abang-abang kamu sekolah menengah semua macam tu. Okay, seterusnya bahagian sulit dia semakin membesar lah. Yang ini cikgu tak nak cakap sebab kita belajar lelaki dengan perempuan. Nanti kita dalam kelas, kalau kita belajar kat sekolah, cikgu akan bincang benda ni. Seterusnya tumbuh bulu di ketiak dan bahagian pubis. Bahagian pubis ni ialah bahagian kemaluan lah. Dan seterusnya tumbuh bulu di bahagian ketiak. Yang ini selalunya melibatkan murid sekolah menengah. Bila tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, baru kamu nampak perubahan fizikal diri kamu, tumbuh bulu dan sebagainya. Yang murid perempuan jangan gelak, kamu kena tahu juga. Sebab mungkin nanti bila kamu dah besar, kamu ada anak, kamu ada adik dan sebagainya, kamu perlu tahu benda ini. Dan jadikanlah benda ni sebagai benda yang positif. Jangan berfikiran negatif. Jangan fikir apa yang cikgu ajar ni adalah benda lucah ke apa ke, tidak. Tetapi sebagai seorang manusia yang berpengetahuan, kita perlu tahu berkaitan dengan contoh perubahan fizikal lelaki dan perempuan. Kadang-kadang bila cikgu cerita ni dalam kelas, memang ramai murid yang gelak. Kan cerita bila tentang ni, diorang malu dan sebagainya. Sebab tu kita perbezaan antara kelas lelaki dan juga kelas perempuan tak boleh campur. Tapi sesetengah perkara yang cikgu boleh cerita, cikgu cerita kat sini. Okey, seterusnya otot tangan dan kaki semakin membesar. Okey, kalau dulu tangan dengan kaki dia halus je masa kanak-kanak, dia tak besar. Tapi bila kamu dah remaja lelaki, kamu mula ada otot dan sebagainya. Otot kamu mula mengembang dan sebagainya. Okey. Seterusnya budak lelaki, kamu tengok petikan dekat sebelah tu, budak lelaki tu, adakah benar ihtilam berlaku kerana saya berpenyakit? Okay, ada orang bila dia masuk ke alam remaja ni, dia ingat bila badan dia dah mula berbau, ada jerawat, ada misai apa semua, dia ingat diri dia ni sakit. Sebenarnya tidak. Sebenarnya itu perubahan biasa bagi seorang manusia. Kamu tengok cikgu dia cakap, itu tidak benar. Amar itu hanyalah mitos. Ihtilam menandakan kamu telah memasuki alam remaja. Contoh macam cikgu sendiri, cikgu bila tahun 6 tu, masa cikgu darjah 6 lah, masa kecil-kecil dulu dah mula tumbuh jerawat. Bila muka cikgu tumbuh jerawat, waktu tu memang kawan-kawan duk macam pelik lah bila kita seorang je ada jerawat, orang lain tak ada jerawat. Lepas tu diorang kata, ui, muka berjerawat. Waktu tu kita rasa macam rasa sedih dan sebagainya. Sebab kenapa aku tumbuh jerawat awal sangat kan, orang lain lambat kan. Tapi itu sebenarnya benda perkara biasa. Sebenarnya tak perlu nak rasa sedih ataupun apa pun. Bila kamu jadi macam ni, kamu sekarang ni aku dah remaja. Dan bila kamu dah masuk ke alam remaja, kalau dari sudut Islamnya, segala dosa dan pahala kamu tanggung sendiri. Okay, segala pahala dan dosa kamu mula tanggung sendiri. Maksudnya kamu bukan di bawah tanggungan ibu bapa lagi. Jadi apabila kamu buat perkara-perkara yang mendatangkan dosa, maka kamu fikir sendirilah tentang perkara tersebut. Sebab dosa itu mula kamu tanggung sendiri. Okay, dia tak bukan bawah tanggungjawab ibu bapa kamu lagi. Termasuk murid perempuan, dia tanggungjawab mak ayah dia. Tetapi apabila mak ayah dia dah nasihat, mak ayah dia dah tegur, tapi kalau dia masih buat juga perbuatan yang melanggar hukum agama, maka dia tanggung sendiri dosa tersebut. Okey, seterusnya informasi. Okey, informasi dekat bawah tu berkaitan dengan ihtilam, iaitu ini nanti kita cerita dalam kelas. Cikgu tak nak sebut dalam video online ni sebab murid perempuan pun ada. Okey, informasi. Yang ini nanti kita bincang dalam, sebab benda ni sensitif. Kalau cikgu cakap dalam ni, nanti kamu ingat cikgu ajar benda tak betul pula kan. Yang tu dalam kelas boleh. Sebab dalam kelas kita tak rakam. Ni cikgu rakam. Mungkin ramai orang tengok. Jadi cikgu rasa ada perkataan yang cikgu kena tak boleh sebut lah dalam pembelajaran online ni.
Yang itu pembelajaran dalam kelas nanti cikgu akan bagi tahu tentang apa benda tu. Okay, so sekarang ni habis dah muka surat 76. Sekarang ni cikgu nak bagi sedikit latihan kepada kamu. Apa yang kamu kena buat ialah kamu keluarkan satu buku garis satu. Kamu keluarkan satu buku garis satu, buku baru. Cikgu tahu kamu dah beli dah. Kemudian kamu tulis nama penuh kamu dekat buku tersebut. Kamu tulis kelas kamu, kelas apa. Kemudian kamu tulis subjek dia adalah subjek pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan. Kemudian nama cikgu kamu tulis cikgu Encik Farhan saja. Nama cikgu nama pendek Encik Farhan saja. Kemudian kamu dah siap tu, kamu tulis hari dan juga tarikh. Dan kamu salin muka surat 76 ni semua. 76 ini semua kamu salin dalam buku. Setelah siap latihan yang kamu buat ni, kamu dah salin. Gambar tak payah lukis. Gambar budak ni tak payah lukis. Kamu tulis perkataan saja. Tajuk dia zaman remaja, akhir balik lelaki ihtilam. Lepas tu kamu salin. Murid perempuan pun salin juga. Supaya kamu tahu benda ni nanti senang. Bila kamu ada anak esok, bila kamu ada adik esok, kamu tahu tentang perubahan-perubahan yang berlaku. Kan, bukan untuk diri kamu saja tapi untuk orang lain sama. Okay, kamu salin semua, dah siap salin. Apa yang cikgu nak kamu buat? Kamu ambil gambar, kamu WhatsApp kepada cikgu. Okay? Ambil gambar dan WhatsApp kepada cikgu. Senang je. Kamu WhatsApp kepada cikgu ke nombor 010-563-3931. Okey, siapa yang hantar kerja dia, barulah cikgu tik di bahagian dia telah menghantar ataupun telah membuat kerja yang cikgu bagi. Dan kerja yang kamu buat ni cikgu akan letak sebagai markah individu kamu. Pentadsiran berdasarkan bilik darjah individu diri kamu. Kamu jangan ingat cikgu tak kisah kan. Cikgu kisah juga sebenarnya. Sebab kita memang dah tertinggal. Kita bila tak belajar dalam kelas, cikgu susah nak ajar kamu. Dan mana murid yang tak faham cikgu nak bagi tahu kan. Jadi apa yang cikgu nak kamu buat, cikgu minta sangat supaya kamu buat kerja yang cikgu bagi. Kemudian di situ ada markah kamu lah. Siapa murid yang buat betul-betul, cikgu akan bagi markah yang tinggi lah. Sebab kita pun dah zaman tidak ada peperiksaan dan sebagainya. Kalaulah dinilai dari sudut kamu punya kerja, kalau kamu buat kerja cincai, cikgu bagi markah cincai lah. Tapi kalau kamu buat kerja betul-betul, cikgu bagi markah tinggi. Dan jangan tak buat langsung. Kalau boleh jangan tak buat langsung. Sebab kita seminggu sekali saja berinteraksi. Seminggu sekali berinteraksi. Jadi kalau boleh tolong buat. Jangan sampai tak buat langsung. Sebab siapa yang tak buat, cikgu akan buat X. Siapa yang dah buat, cikgu akan tanda right. Benda tu rekod tu cikgu ada. Jadi kalau guru besar tanya ke kenapa murid jadi macam ni, cikgu akan tunjuk rekod. Kalau kamu tak online apa semua, tak pernah hadir kelas online cikgu tunjuk lah. Murid ni tak pernah buat kerja dan cikgu bagi. Okay, jadi tolong, ini untuk diri kamu sendiri, bukan untuk cikgu. Cikgu dah pandai dah. Cikgu tak perlu nak buat benda tu semua. Yang ini kamu lah kena buat. Bila kamu buat, kamu menulis dan sebagainya, maka kamu akan lebih faham apa yang kamu belajar. Okay. Dan sebarang pertanyaan nanti kita akan belajar dalam kelas. Nanti bila sekolah dah buka, kita akan belajar lebih lanjut di dalam kelas. Yang ini secara online saja. Okay, itu sahaja kerja yang kamu buat. Jangan lupa hantar kerja kamu kepada cikgu. Kemudian itu sajalah. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okay. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.